Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersiaran bersama saya di Masjid Nabawi, Madinah Al-Munawwarah. Sekarang ini kita sedang melakukan lawatan dalam Masjid Nabawi bersama dengan jemaah kita, dipimpin oleh Ustaz Asri dan Ustaz Zamzuri. Okey, seramai lebih kurang 30 orang jemaah yang berkesempatan untuk bersama dengan kita pada pagi ini. Okey, sekarang ni para jemaah beramai-ramai diminta untuk berkumpul seketika di sini untuk sedikit tazkirah dan pengisian dan perkongsian yang akan disampaikan oleh Al-Fadhil Ustaz Asri dan pembantu mutawif kita juga, iaitu Al-Ustaz Zamzuri Azmi, bersama dengan Ustaz Aiman dan rakan-rakan kita yang lain. Para jemaah akan diberi sedikit pengisian di sini, tazkirah. Dan kalau kita lihat di hujung sana, Saqifah Bani Sa'idah, tempat perlantikan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq setelah kewafatan baginda Rasul. Dan di sana nanti saya zoom sikit itu ialah Saqifah Bani Sa'idah, kawasan perlantikan Khalifah Ar-Rashidin yang pertama, iaitu Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Ustaz Asri sedang beri sedikit pengisian tazkirah. Dan semua bila atas nikah itu semua sahabat bersetuju melatih Sayyidina Abu Bakar. Amir ini Sayyidina Abu Bakar ini. Amir ini orang Islam lah. Asalnya Amir ini adalah Rasulullah itu terus orang ini. Rasulullah Bani Sa'idah yang berada di situ, anda boleh lihat di pohon kurma tu yang berwarna hijau itu, inilah tempatnya di mana mesyuarat dilakukan untuk memilih pemimpin seterusnya setelah kewafatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini tempat pengumpulan air Zam-Zam
Kalau anda boleh lihat, inilah tempat pengumpulan air Zam-Zam yang dibawa dari Mekah dengan lori tangki, dan akan diagihkan, akan diproses pengisiannya di sini sebelum dimasukkan ke dalam Masjid An-Nabawi ini. Okey, para jemaah akan meneruskan perjalanan dalam edisi lawatan ataupun ziarah dalam masjid ini. Teruskan bersama dengan saya di paparan gadget anda untuk mengikuti rakaman yang kita bawakan untuk perkongsian bersama dari Masjid An-Nabawi Madinah. Teruskan sehingga ke akhir rancangan. Suasana pagi ini agak dingin, suhu sekitar 18 darjah Celsius. Agak sejuk jugalah kalau dibandingkan di Malaysia. Jadi para jemaah begitu tenang sekali untuk menghayati sirah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah diceritakan oleh Ustaz Azri dan Ustaz Zamzuri sebentar tadi. Okey, kalau anda lihat ini adalah satu kawasan yang cuba dibangunkan ruang solat lagi di Masjid Nabawi. Kalau anda lihat, ini adalah dataran perkarangan Masjid Nabawi, tetapi disebabkan oleh kapasiti memaksa pihak pengurusan masjid untuk membesarkan lagi kawasan solat di dataran masjid ini. Anda boleh lihat di pintu pagar gate 13 ini, insya-Allah akan dibesarkan sehingga ke ruang sebelah sana. Ini tong Zam-Zam yang saya cerita tadi, yang dibawa dari pusat pemprosesan ataupun untuk membahagikan ke dalam tong ni. Di Zam-Zam dia tak proses, dia akan letak dalam tong ni, akan dibawa terus ke kawasan masjid lah. Okey. Jadi anda boleh lihat bagaimana indahnya di dataran Masjid An-Nabawi ini, perkarangan masjid yang cukup indah, cukup tenang dan mendamaikan kita lah. Okay, mendamaikan kita. So sekarang ini waktu tempatan pukul 8.34 pagi, dan biasanya kami akan membawa para rombongan untuk buat sedikit lawatan ataupun ziarah luar. Okey, ini adalah rombongan jemaah Rabbani. Ini adalah muzium. Di depan sana adalah Muzium As-Salam Museum. Tapi katanya telah ditutup. InsyaAllah mungkin kita akan dapatkan maklumat seterusnya. Dibawa ke mana artifak-artifak ataupun barangan-barangan sejarah di sini. Itu nama masjidnya Masjid Romamah. Masjid Romamah. Oh mama. Romamah. Masjid
Itu adalah Masjid Ghamamah. Di masjid di hujung sana saya zoom, warna putih dah, Masjid Ghamamah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah solat hari raya di situ dan juga pernah solat sunat untuk memohon turun hujan di waktu kemarau panjang ya. Okey. Dulu di situlah tempat lapang. Okey. Tempat lapang dan sekarang ni telah dibina masjid Ghamamah namanya. Dan di sinilah masjid ini, tempat inilah disempurnakan solat fardu atau solat sunat hari raya sebenarnya, dan juga sunat untuk meminta Allah menurunkan hujan pada suatu ketika. Sekarang tu masih lagi Kadang-kadang orang sedikit yelah, dia pada bandu. Ada jemaah tanya, sekarang ni masjid ni masih digunakan, ada orang sembahyang ke tak di sini? Ada juga, ada masa-masa tertentu dibuka, tetapi jemaah lebih prefer ataupun beri keutamaan untuk solat di Masjid An-Nabawi lah. Okey. Di sini ganjaran pahalanya 1000 kali ganda, okey, berbanding dengan masjid-masjid lain. So tidak jadi alasan kepada kita untuk tidak bersolat, beribadat di sini. Okey, kita teruskan perjalanan dan anda terus bersama saya untuk mengikuti program ziarah luar anjuran Rabbani Travel and Tours ini. Sekarang ni kita berjalan-jalan secara santai di bawah payung Masjid Nabawi ini. Syukur sangat kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana diberi kesempatan untuk berada di sini bersama dengan rakan-rakan kita, bersama dengan sanak saudara kita. Mana lagi nikmat yang harus kita dustakan? Inilah nikmat sebenar, nikmat agama, nikmat iman, takwa, menyusuri sirah Nabi, melihat tempat bersemadinya insan agung baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua dataran ini dipayungi oleh satu reka bentuk payung yang cukup menarik, cukup indah. Saya nak tengok, ini payung yang tidak dibuka, tapi visual agak gelap sikit biasa sebab kita mendongak ke langit, reflect kepada cahaya. Dan ini adalah payung yang telah dibuka. Jangan cakap abang tak payung ya. Okey, saya cuba dapatkan visual ini. The Prophet's Most Expansion Exhibition. Di bawah tu ada satu museum. Okey, tu di bawah tu ada satu museum. Dekat di belakang bangunan tandas wanita tu, tu ada museum. Terletaknya ini museum Al-Quran ya. Museum Al-Quran. Al-Quran yang lama, okey, berkurun disimpan di situ. Jadi kepada jemaah yang ada ruang masa untuk ke museum itu, dan boleh membuat wakaf Al-Quran di situ. Boleh beli dan terus wakaf. Okey. Pihak museum akan menguruskan wakaf Quran situ. Ada yang harga RM35, RM40, RM50, bergantung kepada nilai
Quran yang hendak kita wakafkan. Saya pernah menguruskan wakaf Al-Quran para jemaah, hanya mengutip duit kemudian terus membeli dan berwakaf di Museum Al-Quran di situ. Sebab kita kena ingat, untuk berwakaf Quran di Masjid Nabawi ataupun Masjidil Haram, kita tidak boleh sewenang-wenangnya lah membeli Quran dan terus berwakaf macam tu. Dia ada undang-undang dia dan harus dipatuhi oleh jemaah kiranya kita nak berwakaf. Dan kalau kita nak membeli Quran di sini dan ingin berwakaf di Masjidil Haram pun tidak ada masalah. Kita hanya beritahu mereka bahawa masjid yang kita beli di Museum Al-Quran ini, dan kita minta mereka untuk wakafkan di Masjidil Haram. Mereka akan sampaikan wakaf Al-Quran itu di Masjidil Haram. Kalau di sini memang tak ada masalah lah. Terus saja dimasukkan ke dalam masjid ini. Kenapa ni? Saya nak tunjuk juga rumah masak memang isteri sudah sembang yang lain. Okey, sekarang ini kalau anda dapat lihat di depan ini ialah kalau kita nampak ya, satu bangunan yang panjang itu dia di Masjidil Nabawi ini. Itu tempat simpannya jenazah-jenazah sebelum kita solatkan jenazah dan dihantar ke kubur Baqi' di hujung sana. Dan kita juga boleh melihat di atas itulah kubah hijau, dan di bawah kubah hijau itu bersemadinya jasad baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabat Abu Bakar Siddiq dan Umar Khattab. Okey, ini bangunan ini yang panjang ini tempat kita ataupun pihak masjid menyimpan jenazah-jenazah sebelum dimakamkan di perkuburan Baqi' di hujung sana. Okey, inilah seperti mana saya sebut tadi, kubah hijau ini. Di sinilah bersemadinya jasad baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itulah bawah tu ada jasad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada Sayyidina Muhammad bin Umar. Bawah tu lah. Bayangkan sebesar tu. Subah tu pun besar. Ustaz Sri sedang beri sedikit penerangan tentang jasad baginda Rasul kita di bawah kubah hijau yang seperti mana saya bagi tahu tadi ya. Okey, ini adalah kawasan rumah-rumah isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan di belakang sana saya tunjuk di belakang sana adalah rumah Sayyidina Ali, dan Ali Sufah ni adalah orang-orang yang selalu duduk di masjid, akan berada di hujung sana di belakang rumah. Ada belakang rumah Nabi, okey, dan beribadah dan bermunajat, beriktikaf di situ di belakang sana.
boleh masuk, lelaki dia boleh masuk, lelaki Datuk boleh masuk lepas subuh dengan lepas asar. Ini kita tambahkan